puluh tahun, ratus tahun, dah jadi lain. Apakah ia? Perubahan terhadap masyarakat majmuk, perkembangan sistem pendidikan, perkembangan sistem pengangkutan dan perkembangan kesihatan. Ini cikgu akan terangkan satu demi satu. Kesan pertama, kesan sosial masyarakat majmuk. Apa itu majmuk? Percampuran. Campur. Masyarakat campur. Campur. Ada Melayu, Cina, India, Kadazan, Duzun, Murut, Dayak, Kedayan, Kelabit, banyak lagi. Masyarakat yang berbilang kaum, bangsa dan agama. Puncanya di mana? Ni tengok sana, tengok gambar. Imigran Cina mengusahakan lombong-lombong biji timah, lombong biji besi. Mereka bawa pekerja-pekerja dari Cina pun sama. Kuasa luar ni bukan sahaja menjajah tanah Melayu. Mereka juga menjajah negara-negara lain. Ya, jadi mereka rasa ada lebihan di sana, mereka bawa ke tanah Melayu, usahakan lombong biji timah dan biji besi. Ada Puak Gihin, Puak Haisan, nama-nama pun Puak, ramai kan, di Larut. Kemudian di Kuala Lumpur ada Yap Ahloy dan kuncu-kuncunya untuk mengusahakan lombong biji timah. Ada imigran India yang dibawa khas untuk buat kerja di estet getah. Ini dah dua. Kemudian kita ada masyarakat peribumi di Sabah dan Sarawak. Ada banyak kaum di sana, pelbagai suku kaum. Ya, maka kita menjadi masyarakat majmuk. Bercampurlah kita. Dia faham bahasa, kita faham bahasanya, cakap bersama, tinggal bersama, satu kawasan. Kemudian makanan pun kita cuba makanan dia, mana yang boleh kita makan. Contoh roti canai itu dari India. Kita boleh makan kan? Sekarang nasi lemak dari Cina, kita boleh makan kan? Contoh gulai, orang Melayu, mereka pandai juga makan gulai. Ini kita panggil masyarakat majmuk. Perkembangan sistem pendidikan. Apabila kuasa asing datang, kuasa luar datang, berlaku perubahan dalam sistem pendidikan. Kalau dulu orang Melayu belajar alif, bata, mengaji, belajar ilmu mudah-mudah, ya. Contoh sekolah pondok tu. Belajar. Orang Melayu belajar tentang alif, bata, baca Quran dan sebagainya. Datang imigran ini, imigran India dan juga imigran Cina. Anak-anak mereka itu, mereka berkahwin, hidup, bermasyarakat di sini. Anak-anak tu dihantar ke sekolah. Maka wujud sekolah-sekolah vernakular. Apa itu vernakular? Sekolah yang menggunakan bahasa mereka, bahasa ibunda sebagai perantara. Tingginya bahasa cikgu, apa benda tu cikgu. Mereka belajar sains dalam bahasa Cina, belajar sejarah bahasa Cina, belajar English lah kan, bahasa Inggeris. Belajar apa-apa sahaja pembelajaran dalam bahasa Cina. India dalam bahasa India. Semuanya. Macam kita sekarang lain. Dulu lain. Ya, dulu. Inilah perubahannya dalam sistem pendidikan. Sampailah ada penyata razak yang membuatkan ada sistem baru dalam pendidikan. Ada sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. Macam sekarang. Dulu ada sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah India, sekolah Inggeris, sekolah Mubaligh. Dulu. Waktu British datang. Mereka asing-asingkan sekolah ni. Mereka tak campur. Sekarang dah lain. Jangan ambil yang sekarang. Kamu nak belajar tentang perubahan sistem pendidikan selepas British. Cikgu ulang. Selepas British menduduki tanah Melayu. Belum merdeka lagi. Inilah dia. Kemudian ada kesan terhadap sistem pengangkutan dan perhubungan. Sistem pengangkutan ni lah kereta api dan jalan raya. Landasan kereta api pertama. Tahukah kamu? Landasan kereta api pertama di Port Vale, Kuala Sepetang, Taiping. Kenapa ada kat situ? Sebab situ tempat untuk menghantar biji timah di daerah Larut tadi. Hantar guna kereta api. Kedua, perkembangan jalan raya pun sama. Perkembangan jalan raya ini digunakan untuk menghantar biji-biji timah. Nak hantar kat mana cikgu? Hantar ke Singapura. Hantar ke Pulau Pinang. Naik apa? Naik kapal, bawa balik ke Eropah. Itu adalah perkembangan sistem pengangkutan. Kemudian ada sistem perhubungan. Ada telegraf. Kenapa kena ada telegraf? Mereka kan orang asing, orang luar, nak berhubung dengan kerajaan mereka di Eropah. Guna sistem telegraf. Dulu tak ada lagi email ni. Telegraf ni hantar teknologi. Buat kat sini, hantar kat sana.
Kemudian berlaku lagi sistem pos. Pos ini untuk tanah Melayu. Pos macam ada sekarang pos Malaysia tu. Tahukah kamu bangunan pertama yang dicipta di Batu Gajah? Pejabat pos pertama di Batu Gajah, Perak. Pos untuk seluruh tanah Melayu. Telegraf buat untuk hantar maklumat ke Eropah. Itulah perkembangannya. Seterusnya perkembangan bandar baharu. Dah ramai orang, dah banyak pekerjaan melombong. Contoh pelombongan di Port Wale Kuala Sepetang. Banyak pekerjaan melombong. Kemudian dah banyak-banyak tu nak hantar pula ke Eropah. Guna kereta api. Ada juga landasan kereta api di Port Wale Kuala Sepetang. Maka wujudlah bandar baru Taiping. Mereka nak tidur mana, nak tinggal mana, mesti nak tinggal tempat dekat-dekat kan. Nak senang pergi kerja. Maka wujudlah satu penempatan baharu dipanggil Taiping. Nampak jelas? Nampak perkaitan? Ada aktiviti kerja melombong. Hantar ke kereta api. Kereta api ni pula bawa ke hulu dan hilir. Dia hantar bergerak ke utara dan selatan. Mesti bawa balik orang juga kan. Kemudian wujudlah bandar baru Taiping. Pekerja-pekerja ni duduk situ. Tak nak pergi jauh-jauh. Wujud juga bandar lain. Kuala Lumpur, Ipoh, Seremban, Miri, Jesselton, Sandakan dan Tawau. Jesselton ni Kota Kinabalu. Bandar-bandar ini wujud selalunya sebab akibat perlombongan. Ya. Apabila berlaku perlombongan, ada jaringan jalan kereta api, maka orang pilih nak tinggal tempat yang dekat dengan kereta api ini supaya senang nak hantar barang. Baik. Seterusnya perkembangan sistem kesihatan. Sama juga. Bila ada perkembangan tempat di Taiping, ada penempatan di Taiping, tempat tinggal di Taiping, ada orang sakit nak hantar mana? Kenalah buat hospital. Tahukah kamu bahawa hospital pertama di Tanah Melayu ialah Hospital Taiping. Di Perak ni banyak bukti-bukti bangunan pertama akibat perubahan akibat penjajahan di Tanah Melayu. Baik dapat. Kalau tak dapat kamu boleh patah balik nanti. Jadi tugasan pada hari ini, jawab soalan kuis pada link yang cikgu berikan. Yang kedua, bina 2 peta pokok bertajuk kesan terhadap ekonomi akibat penjajahan, kesan terhadap kesan terhadap sosial. Jadi cikgu tukar ya, akibat penjajahan dalam buku tulis. Sorry ni, cikgu tukar sekejap lagi arahan. Ini contoh peta pokok. Nampak? Okey, itu saja. Kalau kamu nak dengar balik, kamu boleh patah balik, tak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.